Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu atamani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita, di mana dalam perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, benda yang paling penting untuk kita dapatkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang-kadang tercari-cari di mana datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu bila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada manusia. Dan antara tempat-tempat Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada manusia adalah di dalam majlis-majlis ilmu. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu ini wa ghashiyatuhumur rahmah, dan orang-orang ini diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Ta'ala yang datang kepada orang-orang yang belajar ataupun menghadirkan diri ke majlis ilmu adalah rahmat yang berbentuk meliputi. Maksudnya rahmat Allah Ta'ala datang daripada atas, daripada bawah, kiri dan kanan. Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang kaum yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati mereka, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rezeki mereka datang ragada, dengan mengejut, tanpa mereka sangka-sangka. Min kulli makan, daripada segenap tempat, setiap masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan rezeki kepada mereka. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bila kita tahu, dan benda paling penting untuk kita rebut daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kerana syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi SAW, hanya boleh dimasuki dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita pada pagi ini, mari kita sama-sama menzahirkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita akan meneruskan perkongsian kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. Saya minta maaf, suara penat sikit sebab memang penat. Penat sikit hari ini. Okey, baik. So hari ini kita akan ambil surah Al-Kahfi, ayat 45, 46, ayat 45 sampai 49. Okay, kita ambil ayat 45 sampai 49. Katalah kalau ada masa lagi kita sambung pada ayat seterusnya. Okey, kita ambil 45 sampai 49. Okey, baik. Kita macam biasalah, bila kita mula ayat baru ni, kita nak dengar bacaan juga. Siapa yang nak membaca? Ada orang nak baca ke? Semua orang nak baca? Oh, Masya Allah, ini gembira ni. Yang lelaki tak ada? Tengok sana pula. Tak ada? Tak ada. Alhamdulillah. Kita dengar bacaan. Kita ambil 45 sampai 46 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalan. Kita baca bismillah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Ayat 46 sekali. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Okey, baik.
Ayat 45 dan ayat 46. Wadrib lahum. Ingat huruf dad. Okey, kita sebut sebelum ni huruf-huruf yang kita kena bagi fokus yang lebih adalah pada huruf-huruf yang mati. Okey, wadrib dad, sifat yang ada pada dad yang mati adalah istitalah. Tahan pada makhraj dia. Wadrib. Okey. Macam mana kita bagi tempoh masa untuk qalqalah keluar? Wadrib lahum. Riba, tengok, riba ada tempoh masa untuk melantun. So sama juga pada huruf-huruf mati yang lain. Kita berikan tempoh masa untuk keluarkan sifat dia. Dad ada istitalah, kita keluarkan. Wadrib lahum mathalan. Okey, dan hati-hati pada huruf-huruf kita sebut sebelum ni, 5 huruf, 5 ataupun sifat, 5 sifat yang ada pada huruf-huruf yang mati yang kita kena jaga. Apa dia? 1, qalqalah. Nombor 2, hams. Nombor 3, rakhawah. Nombor 4, bainiyah. Nombor 5, syiddah. So ini 5 sifat yang perlu kita jaga pada huruf-huruf yang mati. So macam contoh kita jumpa mathalal hayatid dunya. Apa sifat yang ada kat situ? Pada lam yang mati tu. Ada bainiyah. Ada bainiyah, maksudnya ada lepasan suara tetapi ada lepasan leretan bunyi huruf tetapi pendek je. Mathalal haya, mathalal haya. Jangan mathalal haya. Jangan bagi sampai melantun. Okey. Hayatid dunya. Okey, dunya. Okey, dunya. Kalau kita tengok nun mati jumpa dengan ya. Kalau orang yang hafal, nun mati jumpa dengan ya, apa hukum dia? Idgham ma'al gunnah. Kenapa kita tak idgham ma'al gunnah kan dia kat sini? Dunya, dunya. Okey, sebab idgham dia kaedah dia. Idgham ni dia tidak akan berlaku melainkan dalam 2 perkataan. Carilah dalam Quran kalau ada idgham dalam satu perkataan, tak ada. Idgham semua dalam 2 perkataan. Okey. So apabila berlaku keadaan yang seperti idgham dalam satu perkataan, maka dia akan menjadi izhar. Okey. So itu riwayatan, dia ambil secara riwayah. Okey. Ad-dunya kama in, ya, okey. So antara huruf nun yang tak ada dengung, yang kita kena hati-hati jangan lantunkan dia adalah pada tanwin. Kama in anzalna. Ya, jangan kama in anzalna. Jangan lantunkan nun pada tanwin. Okey, minas sama'i fa. Okey, perkataan ini nipis, nipis tebal, nipis tebal. Okey, fakhtalaqa. Okey, fakhtalaqa. Fa nipis, kha tebal, ta nipis, lam nipis, ta tebal. Fa, jangan fakh tak nak fa. Kalau fakh, fa jadi tebal. Nipiskan. Macam mana nak nipiskan? Bawa bibir ke arah senyum. Fa, fakhtalaqa. Okey, nampak? Fakhtalaqa bihi nabatul ard. Aywa. Fa asbaha, sama juga. Fa asbaha, sad tebal tetapi hamzah sentiasa nipis. Jangan fa'as, itu tebal. Fa asbaha hashiman tadhru. Okey, huruf zal bila dia mati apa ada pada dia? Sad tadi ada, bila dia mati ada hams, maka bagi hams pada dia. Fa asbaha, okey, hashiman okey, huruf zal ada apa? Rakhawah, liritkan suara dia. Tadhruhu riyah. Okay, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Okey, syai' ya mati ada apa dia? Ada rakhawah pada dia, qaf ada qalqalah. Al-mal wal banun. Kenapa al? Kenapa tak il? Kenapa tak ul? Kenapa? Okey. Sebab ada lam. Okey. Hamzah wasal ni dia didatangkan sebab asal perkataan ni adalah lam semata-mata. Tapi lam tu tak ada baris. Lalu kita bawa datang alif. Dia dalam bahasa Arab ada huruf yang alif dalam bahasa Arab alif. Okey. Kalau kita nak sebut alif bata sajim ha kha, sebab alif yang kat depan tu sebenarnya adalah hamzah. Okey, alif yang kat depan tu alif bata sajim ha kha, dia adalah hamzah.
Lalu dekat belakang tu ada satu huruf yang nama dia lam alif. Okey, ada satu huruf nama dia lam alif. Okey, lam alif ni dia bukan huruf. Ada orang ingat lam alif ni huruf. So dia baca alif batas saja apa sampai belakang lam alif hamzah ya. Okey, so dia ingat lam alif ni huruf. Lam alif bukan huruf. Okey, huruf dekat sini adalah alif. Alif. Okey. So tapi alif ni dia tak boleh bunyi dengan sendiri. Dia beza dengan waw dengan ya. Waw dengan ya dia boleh berbunyi. Wa, wi, wu, ya, yu. Tapi alif macam mana nak bunyikan dia? Alif tak ada bunyi. Yang ada bunyi adalah hamzah. Hamzah yang bunyi a, i, u. Okey, alif dia tak ada bunyi. Okey, so bila tak ada bunyi, macam mana kita nak bunyikan dia? Terpaksa minta bantuan satu huruf. So huruf apa yang dia minta bantuan? Lam. So jadilah la, li, lu. Okey. So lam alif ni sebenarnya untuk memberitahu bahawa di sana ada huruf nama dia alif. Okey. So apabila dalam bahasa Arab nak tulis perkataan yang ada the, okey, the, macam contoh harta. Okey, harta dekat sini harta bahasa Inggeris apa? Wealth, property. Okey. The wealth. Okey. Al-mal maksudnya the wealth. Dia ada the dekat situ. Okey. So bila ada the, yang menjadikan the ni adalah huruf lam sahaja. Okey, adalah huruf lam sahaja. Tapi macam mana kita nak bunyikan lam yang tak ada bunyi ni, yang tak ada baris ni? Susah. Okey, lalu mereka pun buat satu perjanjian, kalau dalam alif kita tambah lam jadi la. So dalam lam ta'rif mereka tambah juga alif ke depan, hamzah wasal, untuk membolehkan lam tu berbunyi. Boleh faham ke? Pening bahasa Arab kan? Okey. Okey. So bila kita jumpa lam, maka sentiasa bunyi dia al. Okey, sentiasa bunyi dia al sebab apa? Ni pun la. Okey. So kawan dia al. Al-mal wal banun. Okey, so hati-hati pada lam, jangan lantunkan dia. Al-malu wal banun. Jangan wala. Al-malu wal banun. Tu hati-hati. Zinatul sama juga. Hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Okey, jangan break lori. Okey, baik. Kita nak sambung bacaan kita pada ayat 47 sampai 49. 47 sampai 49. Siapa nak baca? Panas. Ada lagi nak baca? Ada. Oh, insya-Allah. Ada. Alhamdulillah ada. Oh, dah baca last week. Baca lagi, boleh lagi. Okey. Tak ada nak sambung baca? Tak ada? Sambung je. Okey, sambung je. InsyaAllah kita sambung je. Hati-hati pada huruf jim huruf jim. Ada jim kat situ, al-jibal. Kemudian ada ji'tumuna naj'ala lakum. Okey, so kita jaga huruf jim Okey, kita sambung wa yaumal qiyamah. Mana? Baca auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Jangan break lori. Okey, kita cuba sekali. Falam nughadir منهم أحدا. Jangan ahada. Aywa, minhum ahada. Aywa. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Boleh kita cuba sekali lagi. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Okey, baik. Kita tengok dekat situ ada dua huruf yang ada sabdu. Satu al-lan dan kemudian lan naj'ala. Okey. So beza antara dua ni adalah satu ada dengung, satu tidak ada dengung. Okey, yang mana tak ada dengung, maka jangan ada gap, jangan ada
jarak. Allan. Okey. Sebab kita hanya nak gambarkan dekat situ ada dua huruf yang sama, dua lam. Allan. Okey. So jangan allan. Dia tak ada benda yang menyebabkan boleh ada jarak. Berbanding dengan nun sabdu yang kedua tu, lan. Okey, di sana kita nak sebut juga dua nun. Lan naj'ala. Tetapi nun dia memerlukan hidung untuk berbunyi, maka kita beri pada dia hidung, iaitu dengung. Okey, lan naj'ala. Dan itu yang menyebabkan ada dua harakat. Okey, so yang kedua tu cantik dah. Yang pertama tu pendekkan. Allan naj'ala lakum. Boleh sabal za'am tu. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Dan perkataan macam ni banyak dalam Al-Quran. Dia bukan allan je. Macam contoh orang bila baca hatta iza kullu, kan dia pergi pada huruf bersabdu yang tak ada dengung, tapi dia letakkan ada jarak dekat situ. Kullu hatta wa amma dia tak apa, dia ada ni. Tapi kullu dengan hatta ni banyak berlaku di mana orang bagi jarak antara baris dengan sabdu. Okey. So kita sambung. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيوة ما شاء الله. Macam mana nak sebut huruf dha? Wala yadhlimu. Huruf dha macam mana nak sebut? Wala yazlimu. Okey, lidah dekat mana tu? Gigi lidah. Okey, hujung lidah pergi ke hujung gigi atas. Wala yadhlimu. Okey. Dia sebab kita sebelum ni bila kita sebut ada beberapa huruf tha, zal, dha. Okey, tha, huruf tha, titik 3 tu. Okey, tha, zal dan dha. Oh. Okey, tha, zal, dha. Okey, biasa kita sebut tha, zal, dha ni biasa apa yang orang ajar pada kita untuk buat? Keluarkan lidah, betul tak? Betul tak? Okey, dia makhraj dia bukan keluar lidah, tapi makhraj dia adalah hujung lidah dengan hujung gigi atas. Okey. Tha, za, dha. Okey. So yang tu kena tahu, sebab bila kita keluarkan dia tak semestinya keluar. Fa, tha, za. Dia boleh jadi juga, tapi yang kita kena fokus adalah tempat keluar 3 huruf ni, hujung lidah, hujung gigi atas. Okey, boleh? Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda. Okey, perkataan al-arda pun kena hati-hati. Hamzah sentiasa nipis. Yang tebal hanya ra dengan dad. Arda. Okey, wa taral arda barizatan wa hasharnahum. Shin nipis, ra tebal. Wa hasharnahum falam nughadir, cantik ra-nya, minhum ahada. Aywa. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna. Okey, huruf jim hati-hati jangan cik tak nak cik. Kita sebut sebelum ni cara nak sebut huruf jim, ingat balik, recall balik macam mana nak sebut huruf jim. Ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Aywa. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin. Jaga ketebalan qaf, terutama bila dia baris bawah. Okey, sebab qaf baris bawah ni namanya mushfiqi, tak nak mushfiqina mimma fihi.
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا. Wala yazlim, jaga huruf dha. Sambil kita jaga ketebalan dia, makhraj dia, kita kena jaga juga sifat rakhawah yang ada pada dia. Wala yazlimu. Lepas kita lirikkan suara bunyi dia, baru kita pindah pada huruf lam. Wala yazlimu rabbuka ahada. Okey, boleh? Baik, insya-Allah. So, kita pergi pada ayat yang ke-45. Okey, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa'rib lahum mathalal hayatid dunya. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kita sebut sebelum ni, wa'rib lahum, pukullah kepada manusia. Wa'rib lahum, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ni sedang menceritakan tentang satu perumpamaan, iaitu perumpamaan dua orang lelaki, yang mana Allah Ta'ala berikan harta kepada salah seorang daripada mereka, kemewahan dunia pada seorang mereka, dan Allah Ta'ala bagi kecukupan pada seorang yang lain. Lalu kemudian setelah habis daripada penceritaan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan sebenarnya daripada kisah dua lelaki yang Allah Ta'ala ceritakan. So Allah Ta'ala bawa datang bentuk yang sama. Kalau sebelum tu wa'rib lahum mathalan rajulain, kat sini wa'rib lahum mathalal hayatid dunya. Perumpamaan dua cerita tadi adalah perumpamaan yang sama Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita. Perumpamaan tentang apa? Mathalal hayatid dunya. Perumpamaan kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama. Seperti air yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada langit. Fakhtalaqa bihi nabatul ardh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa air yang Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Allah Taala kata air itu Allah Taala turunkan daripada langit. Sebab tu Nabi SAW bila turunnya hujan, kita cerita sebelum ni, apa Nabi SAW buat? Mandi hujan. Nabi akan buang pakaian atas Nabi SAW, lalu Nabi mandi hujan. Lalu bila sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa mandi hujan? Sebab sahabat macam kita juga, manusia, bila tengok hujan mesti minta anak-anak jangan main, kita pun jangan mandi hujan. Tiba-tiba Nabi SAW mandi hujan. So mendatangkan kehairanan pada para sahabat. Lalu bila sahabat tanya, maka kata Nabi SAW, innahu kana hadithul ahdi bi rabbih. Kerana dia baru turun dari sisi Tuhannya. So air hujan baru turun dari sisi Tuhannya. Dan kerana itu juga waktu hujan turun ni adalah antara waktu-waktu yang mustajab doa. Maka doalah ketika mana hujan turun. Dan kalau dapat doa sambil mandi hujan, itu lebih baik. Ya, sambil kita ambil sunnah Nabi SAW, sambil itu kita doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa pertama Allah Taala sebelum tu Allah Taala sebut wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Allah Subhanahu Wa Taala namakan kehidupan kita ini sebagai kehidupan ad-dunya. Dan perkataan dunia ini dia asal daripada dua perkataan. Sama ada daripada ad-dunu, dal nun waw, ataupun ad-dani, dal nun ya. Apa beza ad-dunu dengan ad-dani? Ad-dunu maksudnya dekat. So dinamakan ad-dunya kerana kehidupan tu dekat dengan kita. Ini yang kita nampak. Sebab kalau kita nak cerita tentang alam rahim, siapa yang ingat alam rahim dia macam mana? Tak ada orang tahu pun, melainkan apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Dan bila diceritakan tentang alam selepas ni, kita akan berpindah ke alam barzakh. Siapa yang boleh tahu keadaan di dalam alam barzakh? Tak boleh. Dan kalau pindah ke alam akhirat pun sama, tak boleh nak cerita. Tetapi alam yang kita nampak depan mata kita, alam yang kita boleh merasainya pada ketika ini adalah alam dunia ni. Sebab tu dinamakan ad-dunu, al-hayatud dunya, kerana ia dekat dengan kita. Dan antara makna ad-dunya juga adalah daripada daniyun. Daniyun maksudnya rendah. Rendah dipanggil ad-dani. Syai'un dani maksudnya benda yang rendah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala namakan kehidupan dunia ni adalah kehidupan yang rendah. Kenapa? Yang pertama mungkin kerana atas dunia ni ada langit. As-sumu, samak ni
Langit, dan langit ni dinamakan samak, maksudnya daripada perkataan sumu, tinggi. So bila ada benda tinggi kat atas, mesti ada benda kat bawah, rendah. So dunia ni rendah. Rendah physically rendah, literally rendah. Okay? Dan berkemungkinan juga kerana dunia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluk yang paling rendah statusnya. Okay? Dunia yang kita kejar ni, okay, rupanya dia paling rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia disokong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa minhu kafiran syurbata ma'in." Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah Taala walaupun seberat sayap nyamuk. Dunia ni kalau ada nilai sikit je, nilai dia seberat sayap nyamuk, nescaya Allah Taala takkan bagi orang kafir setitik air pun. Syurbata ma'in pun, satu titik air pun Allah Ta'ala takkan bagi ke orang kafir. Tetapi kerana dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata pada orang kafir, nak ambil dunia ni, ambillah. Ya, Allah Ta'ala kata pada kita, nak ambil dunia ni, ambillah. Ya, Allah Ta'ala kata apa? Man kana yuridu zinatal hayatid dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak perhiasan dunia ni, Allah Ta'ala kata kami akan bagi pada dia. Minta dan carilah, Allah Ta'ala akan beri pada kamu. Tapi Allah Ta'ala namakan dia sebagai ad-dunya, benda yang paling tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu Allah Ta'ala bagi perumpamaan kehidupan di dunia ni macam mana. Kama'in, seperti air, anzalnahu minas sama', yang kami turunkan daripada langit. Okey, dan makna anzalnahu, Allah Taala menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas, minas sama', daripada tempat yang tinggi, minas sama'i fakhtalata bih, dan tujuan Allah Taala turunkan air ini adalah untuk fakhtalata bihi nabatul ardh, supaya dia dapat bercampur dengan tanaman-tanaman yang ada. Ikhtalata maksudnya bercampur. Kan kita ada perkataan ikhtilat. Ikhtilat maksud dia apa? Percampuran lelaki dan perempuan. So fakhtalata bihi, maka bercampur. Fakhtalata bihi nabatul ard, bercampur dengan tanaman-tanaman. Nabat, benda yang yambut, benda yang muncul daripada bumi. Nabatul ard, tanaman-tanaman yang ada di atas muka bumi. Dan apa akan jadi pada tanaman-tanaman yang kena air tu? Allah Ta'ala tak cerita dekat sini. So apa Allah Ta'ala tak cerita? Sebab Al-Quran tidak didatangkan untuk cerita benda yang obvious. Kita kalau tengok air hujan kena kat atas muka bumi, apa akan jadi? Kita nampak basah dan tumbuh pokok hijau apa semua. Benda ni kita nampak depan mata kita. Tapi yang kita tak nampak apa dia? Fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Kita bila kita tengok keindahan alam, kita tengok pokok. Dekat pokok tu ada daun-daun. Banyak daun kan? Ada daun yang segar, warna hijau. Ada daun dah color kuning. Dan ada daun yang dah color coklat. Okay, dah color gelap dah. So daripada daun-daun yang ada tu, yang mana yang mengagumkan kita? Hijau. Mesti color hijau. Okay, bila kita tengok pun, wah cantik. Pokok-pokok yang cantik ke, bunga yang cantik, semua bunga yang segar, yang masih hidup. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak kita pandang benda tu juga, sebab benda tu keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada masa yang sama Allah Taala nak kita tengok dekat sebelah tu ada daun yang dah kering dah. Okay, macam mana kamu tengok ada pokok yang segar, yang cantik, sampai satu masa dia akan jadi hashima. Hashima dia bukan setakat kering je, tetapi hashima ni benda yang boleh hancur. Dia boleh macam nak kata macam mana ya, benda yang boleh dia ada benda crunchy kan. Bila kita potong rapuh. Ya. Susah nak cari perkataan. Dia kek yang rapuh tu kan. Bila potong tu jadi sedap bunyi dia. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa daun-daun tu tengok rapuh kan. Bila daun tu kita genggam kan keluar bunyi kan. Kan. So Allah Ta'ala bagi tahu bahawa satu hari nanti daun yang cantik yang kamu nampak hebat tu, dia akan jadi hashim. Okay, dan perkataan hashim maksudnya adalah rapuh. Okay. Dan ada atuk Nabi SAW yang nama dia Hashim, ataupun Bani Hashim.
Okey, kenapa atuk Nabi SAW dinamakan sebagai Hashim? Dan kita pun ada orang-orang kita namakan Hashim juga kan. Okey, apa maksud Hashim kat situ? Ya, atuk Nabi SAW dia ada satu dalam sejarahnya lah, dia ada satu budaya, bukan budaya, dia satu adat di mana dia suka masak satu jenis makanan yang nama dia al-tharid. Tharid ni roti yang dalam dia ada daging. Okay, dah biasa orang-orang Arab dia buat benda ni kalau ada event, kalau ada occasion apa-apa ke, dia akan masak benda tu. Dan moyang Nabi SAW yang nama dia Hashim ni, kerja dia potong benda tu dan bagi pada orang. Okay, dan kerana tu dia dikenali sebagai Hashim. Nama sebenarnya saya tak tahu, tapi dia dikenali sebagai Hashim. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu fa asbaha hashima. Pokok ni akan jadi, daun yang cantik ni akan jadi, nabat tumbuh-tumbuhan yang cantik ni dia akan jadi rapuh satu ketika nanti. Yang mana rapuh dia ni tadruhur riyah. Okay, dulu yang cantik ni nak bagi jatuh daun yang kuat, yang kukuh, yang cantik ni senang ke susah? Jentik pun tak. Sampai kadang-kadang kita terpaksa potong pakai gunting, barulah daun ni boleh jatuh daripada pokok dia. Tetapi daun yang dah rapuh ni hanya perlu angin sahaja. Angin yang datang tiup maka tadruhur riyah. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu perumpamaan kehidupan dunia yang manusia kita rasa seronok, hebat depan mata kita ni. Semua keindahan ada, orangnya hebat, hartanya hebat, semua hebat. Allah Ta'ala kata sampai satu masa nanti dia akan jadi Hashimah. Benda ni semua akan rapuh dan akan hilang. Okay? Ni Allah Ta'ala cerita sebelum Allah Ta'ala cerita tentang al-mal wal banun. Allah Ta'ala akan cerita tentang harta. Allah Ta'ala akan cerita tentang zuriat, keturunan kita, anak-anak kita. Dan Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala nak kita berinteraksi dengan mereka macam mana? Seronok, ya, kita seronok. Siapa tak gembira dapat benda-benda yang hebat, benda-benda yang cantik. Tapi Allah Ta'ala kata nak kita ingat bahawa satu masa semua benda ni akan hilang belaka. Okay. Ni Allah Ta'ala cerita sebagai komentar kepada cerita sebelum ni, okay, yang mana cerita tentang seorang lelaki yang Allah Ta'ala bagi harta kekayaan pada dia. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan bahawa dalam masa yang sekejap semua benda tu hilang daripada dia. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi. Okay, fa asbaha shay'an tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu Wa Taala muqtadira, berkuasa. Okay, kalau kita tengok dari segi bahasa Arabnya, muqtadira, perkataan yang datang atas wazan ifta'ala. Okay, muqtadira, iqtadara. Okay, ia menunjukkan bahawa diri orang tu sendiri yang melakukan perbuatan. Okay, macam contoh kalau kita kata qatala maksud dia dia bukan ifta'ala, dekat sini dia tak jadi. Kita nak cerita macam mana perkataan yang ada ifta'ala. Ihtaraqa. Okey, haraqa, bakar. Haraqa atau hariqa maksudnya bakar. So bakar ni kadang-kadang dia jadi dengan bantuan luar. Okay, dengan angin ke, orang membakar ke, baru dia jadi harik, dia jadi haraqa, bakar. Tapi ihtaraqa ialah apabila benda tu sendiri terbakar. Okay, dia sendiri terbakar dengan sendirinya, ihtaraqa. Okay, so tanpa kita tahu sebab ataupun tanpa ada unsur-unsur luar yang datang pada dia. So Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Taala berkuasa untuk melakukan sesuatu tanpa ada pengaruh luar. Okay, jangan pula kata okay, kenapa bumi ni jadi macam tu ataupun hancur ke, bumi ni jadi subur ke, kerana ada sebab-sebab tertentu, kerana doa orang-orang tertentu. Kerana bila kita tengok kebinasaan, contohlah kalau benda subur ni benda yang baru ataupun benda yang cantik ni biasa kita tak relatekan dengan orang. Tetapi benda yang hancur binasa ni biasa kita relatekan dengan orang. Okay, kenapa hancur binasa ni? Sebab manusia lah buat jahat. Memang Allah Ta'ala bagi tahu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sebab kebinasaan berlaku atas muka bumi ini disebabkan manusia. Tapi kita tak boleh lah nak bagi tahu bahawa ni tengok kawasan rumah ni hancur. Pasal apa? Sebab penghuni dia dulu sangat-sangat zalim dan kufur pada Allah Ta'ala. Okay, ataupun kita kata ada orang berdoa, ya Allah,
hancurkanlah kawasan nauzubillah, kawasan TTDI contoh. Okey. So tiba-tiba hancur binasa. Lalu kita mengata ni binasa sebab doa orang tu lah. Okay. So Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa semua yang berlaku adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkuasa. Okay. Semua yang berlaku adalah kerana takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita kadang-kadang kita relatekan peristiwa-peristiwa yang berlaku dekat alam ni disebabkan oleh benda-benda yang jadi pada manusia. Okay. Contoh ketika mana anak Nabi SAW Ibrahim mati, maka berlaku gerhana matahari. Okay, lalu para sahabat kata tengok alam pun turut bersedih dengan kematian Ibrahim. Okay, hujan turun, semalam ada orang meninggal contohnya. Okay, lalu pagi ni hujan turun. Kita pun kata hujan turun kerana sedih dengan kematian orang-orang ni. Okay, ataupun bila naik pemimpin yang kita tak suka. Okay, tiba-tiba harga barang pun melambung. Contoh. Lalu kita pun kata apa? Siapa penyebab dia? So kita kata semua benda yang berlaku adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kena terima dulu. Lepas tu baru kita bincang isu lain. Kan nak tukar ke, nak apa ke, itu isu lain. Tapi Allah Taala nak bagi tahu bahawa semua perkara yang berlaku kat dunia adalah kerana Allah Taala nak menunjukkan bahawa Allah Taala Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Okey. So tu kena dapat wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Benda nak jadi nabatul ard, nak tumbuh daripada perut bumi pun dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Benda nak hancur binasa pun adalah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cuma takdir Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bukanlah kita kata boleh ditukar. Sebab kalau kita kata boleh ditukar dengan usaha ke ataupun dengan doa ke, maka seolah-olah bahawa kita boleh memberi tekanan ke ataupun memberi influence pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang kepada kita, okay, untuk meminta ataupun mendatangkan harapan pada takdir kita. Bentuk takdir macam mana yang kita nak. Okay, sebab tu antara makna ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, kenapa dinamakan malam ini sebagai malam al-qadar? Okay, kata sebahagian al-mufassirun, okay, mereka kata bahawa kerana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyusun takdir manusia. Okay, sebab tu dinamakan al-qadar, daripada takdir, ketetapan dan ketentuan. Okay, maka apabila Allah Taala menyusun ketetapan manusia, maka pada malam tu mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala bagi takdir yang sesuai dengan keinginan kita. Okey, tapi kita tak boleh nak bagi paksaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila Allah Taala namakan malam ni sebagai Lailatul Qadar, okay, maka di sana ada benda isyarat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Okay, dan itu yang difahami oleh macam contoh Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri dia kata apa? Dia kata takdir Allah Subhanahu Wa Taala orang tak boleh lawan. Tapi dia kata pada diri dia, qad futihat li nafizatun ila sama fa usari'ul qada. Dia kata takdir Allah Taala tak boleh tukar, tapi Allah Taala bagi ruang dengan doa untuk kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala boleh ubah takdir kita. Okey, semua benda berlaku adalah kerana takdir, kerana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Taala bagi ruang, Allah Taala bagi peluang untuk kita cuba try meminta untuk ubah takdir kita. Dan kemungkinan dia jadi dan kemungkinan tak jadi, sebab semua berlaku, kata putusnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh? So wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ini kesimpulan daripada cerita di atas. Okey, dan kerana cerita tu menyebutkan bahawa antara sebab kebinasaan manusia ni, manusia jadi rosak adalah kerana ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan aku lebih banyak pengikut daripada kamu. Okey, lalu kemudian Allah Taala nak bagi tahu bahawa ya, manusia rosak sebab harta yang banyak dan manusia rosak sebab pengikut yang ramai. Tetapi Allah Ta'ala kata benda ni Allah Ta'ala bagi untuk perhiasan kamu. Maksudnya harta dan anak-anak ni adalah serampang dua mata. Bukan serampang dua mata, yang depan belakang tajam tu dipanggil apa?
Alah kan pisau kan satu hala dia tajam kan. Tapi ini ada depan tajam, belakang pun tajam. Apa benda dia kata? Benda yang kita boleh guna untuk tikam orang dan dia boleh tikam kita juga. Apa benda nama dia tu? Okey, so tak apa. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak ini kata Allah Taala zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan. Perhiasan ni yang menjadikan benda menarik. Kita jadi seronok kerana ada perhiasan. Okay, sebab kalau contoh lelaki mungkin dia tak ada apa perhiasan bagi dia lelaki. Isteri dia lah. Kalau tak ada isteri, senyap, sunyi, dia rasa perempuan apa perhiasan dia? Suami tak ada, tak apa, no problem. Apa dia perlu? Dia perlu tengok emas dia. Tengok apa? Perhiasan yang ada. Yang tu menyebabkan dia seronok. Betul tak? Kalau suami dia datang pada birthday dia, bagi tahu abang ada hadiah yang menarik, apa dia? Saya lah hadiah untuk kamu. Dia nak ke? Okey, so sebab itu bukan perhiasan. Okay? Perhiasan adalah benda yang menjadikan dia seronok dan gembira. Selingan dia tak ada. Dia sayang semua, isteri sayang pada suami, insya-Allah. Okey. Tapi benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang menjadi perhiasan ataupun yang menyebabkan seronoknya kehidupan di dunia ni adalah pertamanya harta. Sebab tu tak kira para sahabat Nabi ke siapa, orang-orang soleh pun, semua mereka ni cari harta. Bahkan Nabi SAW sebut ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada orang ma akala ahadun ta'aman qattu khairan, tidak ada makanan yang lebih baik untuk kita makan. Tidak ada sumber yang lebih baik untuk kita makan melainkan daripada tangan kita sendiri, daripada usaha kita sendiri. Maka ahadun ta'aman qattu khairan min amali yadihi. So Allah Taala bagi tahu bahawa harta yang kita kumpul, yang kita usahakan untuk dapat, itu adalah kegembiraan bagi kita. Itu adalah perhiasan bagi kita. So orang yang tak berharta, bayangkan macam mana kehidupan dia. Nabi SAW sebut apa? Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran ni bawa kepada kekufuran. Sebab fakir ni kita susah nak bergerak, nak buat sesuatu, susah. Sampai fakir ni membawa kepada hatta nama fakir tu sendiri. Fakir tu sendiri daripada perkataan iftaqara, memerlukan bantuan orang lain. Orang kaya pula dipanggil ghina ataupun ghani. Ghani daripada perkataan ghina. Ghina maksudnya istighna, dia tidak memerlukan orang lain. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita. Sebab tu Nabi SAW larang daripada benda yang dinamakan meminta-minta. So macam mana kalau kita tak berharta, mestilah kita nak meminta. So perkara yang membolehkan untuk kita tidak meminta-minta ialah apabila kita berharta. So Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata lain suruh carilah harta. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia ni untuk apa tujuan dia? Kita kenapa diletakkan atas dunia ni? Kenapa tak biar je dalam syurga ke, dekat tempat yang macam marikh yang tak ada tumbuhan ke? Sebab Allah Ta'ala hantar dekat dengan pokok, dengan apa semua. Sebab Allah Ta'ala nak wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala nak kita mengimarahkan bumi ini. Maksudnya carilah, gunalah. Allah Ta'ala bagi benda ni suruh kita guna, suruh kita dapatkan, kumpulkan. So Allah Ta'ala nak al-mal adalah zinatul hayatid dunya. Harta adalah perhiasan kehidupan di dunia. Sama macam kita sebut sebelum ni, bahawa kita ada benda yang nama dia nafsu dalam diri kita, syahwat dalam diri kita. So ada orang kata kita kena lawan syahwat kita kena buang syahwat daripada diri kita. Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Ali Imran, apa Allah Ta'ala sebut? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Allah Ta'ala kata suka kepada syahwat, kepada keinginan. Kita ada keinginan terhadap sesuatu, dan kita ada kesukaan kepada keinginan. Maksud menyebabkan kita berlumba-lumba, berebut-rebut untuk dapat keinginan. Adalah zinah, zuyyina linnas, adalah perhiasan bagi kehidupan manusia. So kita tak boleh nak kata kita nak buang syahwat ni. So buang perhiasan yang Allah Ta'ala bagi, maka hidup kita akan jadi dal. Dia tak ada kegembiraan. So Allah Ta'ala beritahu al-mal, al-banun, dua benda ni adalah perhiasan kehidupan di dunia. So kerana tu Nabi SAW bila orang nak berkahwin, maka apa kata Nabi SAW? Tazawwaju al-wadud al-walud. Kalau nak carilah orang yang boleh bagi zuriat. Sebab bagi zuriat ni
kegembiraan, perhiasan bagi ibu dan ayah dia. Okey. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Okey. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu harta ni dia boleh jadi benda yang memberi manfaat kepada kita, dan dia boleh jadi benda yang merugikan kita. Sama juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang yang boleh bagi manfaat pada kita dan orang yang boleh merugikan kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam satu ayat, Allah Taala kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa berhati-hati kerana harta-harta kamu wa auladukum, dan anak-anak kamu, dia boleh jadi fitnah. Okay, berapa banyak fitnah ni, maksudnya benda yang membawa kerugian pada kita. Okay, berapa banyak benda-benda kebaikan yang kita tersangkut disebabkan oleh harta dan anak-anak. Okay, kita bekerja sampai kadang-kadang kita tak jaga waktu solat kita. Okay, kita terlalu mencari harta sampai kita abaikan hak-hak lain, hak ibu bapa kita, hak fakir miskin, hak ahli keluarga kita abaikan. Anak-anak pun sama, boleh jadi fitnah. Kita nak pergi, contoh nak pergi bekerja ke, ataupun nak pergi solat berjemaah ke, tiba-tiba anak kata, anak duk menangis kat rumah, baby duk menangis. Kita pun kata, alah kesiannya. So tak jadilah pergi solat berjemaah. Nampak? Benda-benda kadang-kadang dia boleh jadi fitnah pada kita. So Allah Ta'ala kata berhati-hati. Benda ni adalah senjata yang ada dua mata. Serampang dua mata lah kan? Betul lah tadi. Aduh. Okey. Itulah dia. So dia kadang-kadang dia boleh kita gunakan untuk tikam orang, dan dia boleh jadi tikam kita juga. So kita kena berhati-hati. Okay. Nak cari benda ni Allah Ta'ala tak larang. Bahkan Allah Ta'ala suruh, Nabi SAW suruh cari harta. Yang menjadi masalah dia ialah apabila harta ni membawa kepada kesombongan, membawa kepada kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jadi masalah. Nak banyakkan anak, banyakkan. Bahkan Nabi kata, inni mukathirun bikum al-umam. Aku berbangga dengan bilangan umat aku yang ramai. Nak bawa anak ramai tak ada masalah. Okay, tapi jangan jadikan anak ni sebagai alasan untuk tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, anak sebab sayang sangat dengan anak, dia tak pakai tudung pun tak apa, okey je. Anak biarlah nanti dia belajar sendiri kan, gaduh-gaduh marah-marah kan, dia lari daripada rumah pula. Okey, ataupun dia tak nak bercakap dengan kita ke. So ini fitnah. Okey, jadi sebab tu banyak hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ceritakan tentang kelebihan apabila dapat berjaya mendidik anak. Okay, berjaya bawa anak ni menjadi benda yang membolehkan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama anak-anak perempuan. Okay, siapa yang berjaya dengan 3 anak perempuan dia, dengan 2 anak perempuan dia, hatta dengan seorang anak perempuan dia, Nabi SAW jamin dia syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So itu kelebihan bila ada anak perempuan. Cuma syaratnya adalah kita kena berjaya dalam mendidik mereka. Okay. So al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dan tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut zinatul hayatid dunya adalah perhiasan dekat mana? Dekat dunia. Sebab dekat akhirat nanti belum tentu mereka jadi perhiasan untuk kita. Okay, dan Allah Ta'ala tak sebut pun seolah-olah macam benda ni dia takkan jadi perhiasan untuk kamu dekat akhirat kelak. Okay, bahkan dekat akhirat kelak berkemungkinan 2 benda ni akan jadi musuh kita. Okay, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Dekat hari kiamat nanti al-akhilla 2 orang yang bercinta, yang berkasih sayang semasa di dunia, ba'duhum li ba'din adu, sesama mereka akan jadi musuh pada hari akhirat kelak. Okay, illal muttaqin, melainkan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, pasal apa? Kita semasa di dunia kita duk jaga isteri, duk jaga suami-suami, duk jaga isteri. Sampai akhirat rupanya, abang dulu jentik saya selalu. Kita jentik je pun, tapi tuntut balik. Jangan main-main tuntut. Nafkah tak cukup.
Selalu bagi 1,000. Lepas tu ada satu hari tu, satu bulan tu bagi 999 je. So tutup balik RM1 tak cukup. So kita mungkin kat dunia ni kita rasa biasalah, tak apa, okey. Hari akhirat, waktu orang tengah nak cari pahala ni, segala kesalahan, dan Allah Ta'ala kata apa pada waktu tu? Fabasarukal yawma hadid. Allah Ta'ala kata pandangan kita punya ingatan kita hadid, sangat tajam, boleh ingat. Jangan cerita 10 tahun, 20 tahun. Benda sedetail-detail perkara kita boleh ingat. Untuk kita tuntut, dia akan ingat. Hadid, Allah Ta'ala kata sangat tajam pada waktu tu. Okay, sebab apa? Waktu manusia untuk tuntut balas balik benda yang berlaku semasa di dunia. Okay, sebab tu kita berhati-hati. Kita tambah lagi dengan harta. So lagi banyak harta, lagi banyak hati-hati kita kena jaga. Lagi banyak lagi banyak anak-anak, lagi berhati-hati sepatutnya kita. Sebab kita takut. Okay, dekat dunia ni mungkin kita rasa relax, tenang, kita boleh marah anak kita sebab kita ada kemampuan untuk melakukan perkara seperti itu. Tapi bila semua orang berada pada taraf yang sama dekat akhirat kelak, maka dekat situ baru kita nampak apa yang kita lakukan semasa di dunia, hasil dia. Okey, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, perhiasan di dunia. Okey, dan takutlah. Sebab tu Nabi SAW bila sampai harta zakat daripada Bahrain sampai kepada Nabi SAW, maka apa kata Nabi SAW? Inni la akhsha alaikumul faqr. Aku tak takut kalau harta ni tak datang, kamu jadi miskin. Aku tak takut benda tu berlaku, kata Nabi SAW. Tapi walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi benda yang aku paling takut pada kamu ni ialah apabila dunia dibentangkan kepada kamu. Fatanafasuha kama busitat ala man kana qablakum. Seperti mana telah dibentangkan kepada orang-orang terdahulu. Qarun kana min qaumi Musa, Allah Ta'ala kata. Qarun ni orang yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi bila mana Allah Ta'ala bagi harta kekayaan, apa dia buat? Fabagha alaihim. Dia tunjuk dia punya kehebatan. Dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Sampai kan dia lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia rasa orang-orang lain ni semua duduk istighfaf. Dia rendahkan taraf orang lain berbanding dengan diri dia. Okey. So itu yang Allah Subhanahu Wa Taala tak nak daripada kita. Okey. Dan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan benda yang paling elok untuk kita jaga. Okey, walaupun ni zinah, al-mal, harta ni adalah perhiasan. Anak, zuriat, keturunan kita adalah perhiasan. Tetapi benda yang lebih elok untuk kita prepare, sediakan untuk diri kita adalah wal baqiyatus salihat. Okay, al-baqiyat daripada perkataan baqi. Baqi maksudnya benda yang lebih tinggal, yang kita tinggalkan. Okay, benda yang berkekalan. Perkataan baqi ni maksudnya benda yang lebihan yang kita tinggalkan. Baqi maksudnya bila bayar pun dapat baqi kan. So kita al-baqi. Okay, so baqi ni macam mana dia boleh jadi benda yang berkekalan? Okay, sebab benda yang kita tinggalkan walaupun kita dah meninggal dunia. Okay. So al-baqiyat as-salihat ada dua makna dekat sini. Makna yang pertama adalah amalan-amalan yang kita bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya benda ini adalah walaupun jasad kita dah tak ada, tapi benda ni tetap akan bersama-sama dengan kita sampai hari akhirat. Al-baqiyat itu dia berkekalan selama-lamanya. Maksud al-baqiyat juga adalah benda yang kita tinggalkan selepas pemergian kita di atas muka bumi ni. Okay, so apa benda yang kita boleh tinggalkan? Nabi SAW sebut, dan hadis ni famous, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalan dia melainkan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, sadaqatun jariyah. Sedekah, benda sedekah yang berbentuk jariyah. Jariyah ni mengalir, maksudnya berterusan walaupun dia dah meninggal dunia. Sebab tu bila kita nak bersedekah, nak buat sesuatu, nak keluarkan harta kita, cari benda-benda yang boleh berkekalan sampai kita, hatta kita dah tak ada sekalipun, dia tetap ada juga. Okay, sebab tu Nabi SAW pandu kita untuk 2 benda. Apa dia? Itu sebut awal. First kali apa dia?
Telaga, buat telaga air. Sebab telaga air ni selagi orang, dan air ni Allah Ta'ala turunkan air daripada selagi mana Allah Ta'ala turunkan air daripada langit, selagi tu akan ada air dalam perut bumi ni. So bila kita gali telaga, bawa keluar air, selagi mana orang pakai air tu, selagi mana air tu tidak terputus, maka pahala kita pun akan tetap berjalan. Hatta kalau air tu dah tak ada sekalipun, orang tetap akan kenang ni siapa buat telaga ni. So itu sedekahun jariyah. Cari benda yang boleh bertahan lama. Masjid contohnya, cari benda. Tapi ni yang Nabi SAW pandu kita adalah telaga. Yang kedua adalah tanaman, pokok yang boleh menghasilkan hasil tahunan. Jangan cari pokok yang berbuah sekali seumur hidup. So macam pokok pisang kan, dah habis tu kena buang pula, kena tebang. Sebab tu cari pokok yang boleh menghasilkan hasil tiap-tiap tahun. Sebab tu banyak pokok yang ditanam dekat tanah Arab adalah pokok kurma, sebab dia boleh menghasilkan hasil tiap-tiap tahun. Tanpa perlu dibaja atau dijaga. Dia hanya perlu air sekali-sekala, dan dia perlu cahaya matahari. Dan semua tu datang secara semula jadi. So nampak? So Nabi SAW pandu kita untuk satu telaga air, satu lagi tanaman. Buatlah tanaman apa pun. Abu Talha, kita cerita sebelum ni tentang sahabat yang nama dia Abu Talha, yang mana dia punya pahala dia bergerak, walaupun dia tak ada harta, dia tak ada apa semua, pahala dia bergerak. Sebab apa? Benda yang diwakafkan adalah kebun kurma dia. Orang boleh wakafkan rumah, tapi rumah ni esok lusa rosak, hancur, orang tinggalkan. Tapi pokok yang boleh bagi manfaat, maka bukan hanya manusia yang boleh ambil manfaat daripada tu. Binatang-binatang pun boleh, tupai pun boleh ambil manfaat, burung pun boleh ambil manfaat, monyet pun boleh ambil manfaat daripada pokok-pokok ni. So carilah benda-benda yang boleh sedekahun jariyah. Ataupun kalau kita ni jenis tak ada, bukan semua orang ada harta nak beli kebun, nak wakaf kebun ke, ataupun nak wakaf telaga, so cari yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ada ilmu yang yuntafa'u bih. So benda yang kita, macam contoh, dia ilmu yuntafa'u bih, tak perlu nak jadi sampai ulama', nak jadi alim ulama' untuk bawa keluar ilmu ni. So siapa je boleh, kita datang kelas, kita tulis, rekodkan, ataupun simpan. Saya punya kelas-kelas semua saya tak hantar, tapi saya simpan dalam YouTube. Yang hanya kita akan keluarkan lepas mati nanti. Sekarang ni tak boleh. Sebab sekarang ni kalau kita keluarkan, dia akan kadang-kadang, bukanlah kita mengharapkan, tapi bila keluar dekat YouTube ke, dekat mana ke, orang akan tengok dan orang akan cari. So kita, benda ni kadang-kadang dia mengganggu kita punya urusan. So biarlah, sudah nanti, dah meninggal dunia nanti, bawa keluar lah. Orang nak puji ke, orang nak keji ke, kita dah tak ada lah. Itu lebih selamat. Tapi kelas-kelas macam ni kita buatlah. So carilah ilmun yuntafa'u bih. Hatta benda penulisan kecil-kecil, belajar tajwid, belajar benda yang simple-simple je. Saya pernah cerita, kawan saya seorang, mak dia tulis apa? Resepi masakan je. Buku resepi masakan. Tapi dia simpan resepi mak dia tu dan dia kongsikan. Berapa ramai orang dapat manfaat daripada resepi mak dia, walaupun mak dia dah tak ada. Sebab mak dia menulis. So kita menulis, kita buku kecil-kecil pun tak apa. Sebab ada kadang-kadang buku yang bermanfaat ni, dia bukan buku tebal-tebal, buku kecil-kecil. Tambah lagi pada zaman sekarang ni, zaman orang tak suka membaca. Tu lagilah, dia orang nak kesimpulan je. Benda yang nipis-nipis. So tulis je. Paling-paling anak kita baca, cucu kita baca. So ilmun yuntafa'u bih. So simpan dalam bentuk tu. Kadang antara benda yang rugi adalah apabila masjid-masjid buat kelas-kelas tapi tak dirakamkan, tak direkodkan. So sayang, kadang yang datang mengajar tu orang hebat-hebat, yang mana idea tu datang sekali je. Lepas tu dah tak datang lah idea macam tu. Tapi hilang macam tu saja. Sebab apa? Sebab dia tidak direkodkan.
Okey. So carilah jalan macam mana ilmu yang kita ada yuntafa'u bih, orang boleh ambil manfaat daripada dia. Okey. Kalau kita advance sikit ke, engineer ke, so buatlah apps ke apa-apa ke yang boleh berkekalan lama. So ilmu yuntafa'u bih. Ataupun kalau kita tak mampu, harta tak ada, ilmu pun susah nak cari, maka buatlah anak. Aw waladun salihun yad'ulah. Okay, so antara kita punya peninggalan kita al-baqiyat as-salihat yang kita boleh tinggalkan dalam kehidupan dunia ni adalah zuriat keturunan kita. Okay, zuriat keturunan kita. Dan biasanya orang cari anak lelaki. Pasal apa? Sebab anak lelaki dia akan bawa nama kita. Kalau nama kita Farhan, nama saya Uzair, Farhan bin Uzair. So Farhan pula dia dapat anak lelaki, nama dia Faris, Faris bin Farhan bin Uzair. So nama kita akan kekal selagi mana ada anak lelaki. Tapi bila anak perempuan ni, nama kita dah terputus. So itu antara kritikan orang-orang kafir kepada Nabi SAW bila mereka kata Nabi ni abtar, terputus dah silsilah keturunan Nabi SAW, sebab dah tak ada bin Muhammad. Yang ada semua bintu Muhammad. Anak perempuan Nabi sahaja yang ada, anak lelaki tak ada. So sampai anak Nabi SAW lelaki tak ada. So macam mana orang nak ingat Nabi SAW? So itu kritikan orang kafir kepada Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala kata inna syani'aka huwal abtar, kamu ni yang akan terputus. Sedangkan nama Nabi SAW dah 1500 tahun orang masih sebut lagi nama Nabi SAW. Tapi nama Abu Lahab, walaupun anak dia ramai, tak ada orang pun sebut. Anak cucu dia pun orang tak berminat nak cari siapa anak cucu dia. Okay. So itu al-baqiyat as-salihat yang kita tinggalkan semasa di dunia. Okay, so kita ada 4 perkara yang kita nak cari. 1, amalan-amalan soleh yang kita bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. 2, sedekah jariyah. 3, ilmun yuntafa'u bih. Yang keempat, awaladun salihun yad'ulah. So sifat kepada anak tu soleh. Apa Okay, kita kadang-kadang kita kata asal ada anak jadilah dia boleh doa untuk kita. So Nabi SAW sebut siapa? Awaladun salih. So bila kita nak dapatkan ciri ataupun adjektif sifat kepada anak tu soleh, kita kena channelkan dia ke arah soleh. Okay, awaladun salihun yad'ulah, yang berdoa untuk dia. Okay. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Lebih baik di sisi Tuhan kamu, thawaba, ganjaran, lebih baik inda rabbika thawaban wa khairun amala. Okey, apa keperluan untuk kita bawa amalan-amalan jumpa Allah Taala dan benda-benda yang kita tinggalkan dalam kehidupan dunia ni? Kerana pertama, kita nak dapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah bergantung kepada amalan kita. Khairun 'inda rabbika thawaba. Kita nak kumpul sebanyak mana pahala yang boleh untuk kita bawa. Sebab step pertama untuk kita lepas hisab dekat akhirat adalah amalan kita, kebaikan kita, pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu step pertama. Jangan cerita step kedua lagi, nak rahmat Allah Taala ke, nak syafaat ke. Step pertama tu kena lepas dulu. Okay, so nak dapat step pertama, maka bawalah amalan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab Nabi SAW bagi tahu bahawa 3 perkara yang akan dibawa bersama. Satu jenazah bila masuk dalam kubur dia, pergi ke arah kubur dia, maka dia bawa 3 benda. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli keluarga dia, harta dia dan amalan dia. Yang akan bersama-sama dengan dia sampai bertemu Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan dia. Dan tengok amalan mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, al-baqiyatu as-salihat. Bukan sekadar amalan je, tetapi amalan yang salihat. Okey, yang salihat kita dah cerita sebelum ni. Apa maksud salihat? Apa maksud salihat? Yang soleh, kita kata nak anak soleh, nak amal soleh. Apa maksud soleh? Okey, amal soleh dia memerlukan 2 perkara. Apa dia?
Ya, yang pertama ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ikhlas sesuatu amalan tu tidak dinamakan soleh. Sebab kalau kita translatekan soleh ni maksud dia baik. Lalu ramai orang dia pakai translation je. Dia kata amal soleh ni amal yang baik. So bila amal baik, setiap orang dia nampak kata oh ni baik ni. So apa masalah dia ni amal soleh lah. Soleh bukan maksudnya baik semata-mata, tetapi soleh ni adalah benda yang kita nak kata macam mana? Makanan. Okey, ada satu makanan ni kita orang boleh makan makanan ni. Tetapi kita kalau makan benda tu jadi masalah pada kita. Okey, contoh ada orang dia susu dia tak boleh minum benda yang susu, dia bukan lactose tolerant. Okey, so bila dia makan benda yang ada tenusu ni dia sakit. So benda tu baik tapi tak baik untuk dia. Okey, so ghairu salih lahu. Dia tak sesuai, tak baik. Okey, like cerita macam tu lah. Maksudnya soleh ni baik atau sesuai. Baik dan sesuai pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada pandangan manusia. Okey, yang tu kita kena betulkan. Sebab kadang-kadang bila kita buat satu amalan ni, kita fikir boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Dan kita pun kata boleh kot buat benda ni. Pasal apa? Sebab benda ni baik. Okey, itu pada pandangan kita. Tapi pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah ia baik atau tidak? Okey, so sebab tu kita kena tanya sebelum kita buat sesuatu. Orang nak buat majlis ke, contoh majlis selawat kan, qasidah banyak dalam masjid sekarang ni kan. So soalan pertama kena tanya adalah adakah pada pandangan Allah Taala benda ni baik atau tidak? Nak jadi soleh, nak jadi amal soleh tu kena tanya Allah Taala nampak benda ni baik atau tidak. Okay, bersilat dalam Masjid Nabawi. Contoh, okay. Bila nak buat tu, contohlah dia. Sebab orang pandangan manusia ni ada yang setuju, ada yang tak setuju, kata okey, tak okey. Tapi dia lupa nak tanya pandangan Allah Taala ni okey ke tak okey buat silat dalam Masjid Nabawi. Kalau Allah kalau buka ayat Quran, hadis Nabi SAW kata okey, tak ada masalah. So teruslah. Okey, sebab benda tu soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi kalau tengok apa Allah Taala larang, Nabi SAW, orang nak cari barang hilang. Cari barang hilang dalam masjid pun Nabi SAW larang. Pasal apa? Sebab masjid bukan dibina untuk cari barang hilang. Kan, tempat masjid ni tempat orang ramai berkumpul. Dekat mana lagi tempat yang paling sesuai nak iklankan barang hilang? Dekat masjid lah kan. Terutama hari Jumaat. Orang datang penuh, lalu okey, saya kehilangan dompet saya. Lagilah senang, mungkin ada orang yang jumpa dengan benda tu. Tapi Nabi SAW kata masjid-masjid tidak dibina untuk cari barang hilang. So kita pun fikirlah, kalau barang hilang pun tak boleh nak cari, nak berniaga pun tak boleh, nak cakap pasal perkara-perkara dunia pun tak boleh. Tiba-tiba Allahu Akbar. Okey. So soleh yang pertama ada keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa syarat dia? Ya, mesti ikut skema yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Itu soleh. Okey, jawapan yang kita bagi dalam exam, orang tengah SPM sekarang ni kan, dia karanglah 10 muka surat karangan sekalipun, tapi examiner tengok kata tak kena dengan skema. Boleh terima ke? Tak boleh. Walaupun jawapan dia jawapan yang Elon Musk baca pun dia kagum tengok jawapan orang ni, tapi tak kena dengan skema yang ada, jawapan yang ada, so jawapan dia akan ditolak. Sama juga dengan kita punya amalan. Amalan kita hebat macam mana sekalipun, kita buat sampai penat, sampai berdarah-darah, menitis air mata darah sekalipun, tak ikut skema yang Allah SWT letak, maka ia tidak ada manfaat. Ia tak ada manfaat. So kita nak jadi amal tu amal soleh, dua benda ni. Ikhlas pada Allah SWT dan ikut skema. Sebab tu perlu Nabi SAW bila fardukan menuntut ilmu, bukan saja-saja sebab nak bagi tahu bahawa tak nak penat dekat dunia ni, tapi hasil dekat akhirat tak ada. Okay, nak penat dekat dunia tapi dapat hasilnya dekat akhirat. So dua benda ni je Allah Ta'ala minta daripada kita. Dan kerana itulah Allah Ta'ala hantar Nabi SAW untuk tunjukkan pada kita ini cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak. Sebab kalau kita baca dalam Al-Quran, kemungkinan kita tak faham ataupun kita salah faham. Tapi Nabi SAW datang explain.
bagi tahu pada kita ini caranya, ini bentuknya. Nak solat macam ni, nak puasa macam ni, nak zakat macam gini, nak haji macam ini. Semua benda Nabi SAW tunjukkan. Sampai kan bila ditanya kepada Salman Al-Farisi, adakah semua benda yang Nabi kamu mengajar semua perkara pada kamu? Kata Salman Al-Farisi, ya. Hatta akramakumullah, hatta al-khira'ah. Khira'ah apa dia? Khira'ah ni duduk dalam tandas. Benda dalam tandas pun Nabi SAW ajar. Tak boleh istiqbal kiblat, tak boleh istidbar, tak boleh menghadap kiblat, tak boleh membelakangkan kiblat. Semua Nabi SAW ajar pada kita. Dan Allah Ta'ala minta satu je pada kita. Man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu je Allah Ta'ala nak. Ikut je apa Nabi SAW pandu pada kamu. So itulah amalan salih. Okay? Wal baqiyatus salihat. Kalau kamu nak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datang pada Allah Taala bawa amal soleh, bukan hanya bawa amalan je. Okay? So bawa amalan je belum tentu lagi Allah Taala terima, tetapi amal soleh Allah Taala kata thawaba. Kamu nak ganjaran daripada Allah Taala, bawa amal soleh. Wa khairun amala. Amal apa dia? Pengharapan. Okay, amal ni pada asalnya cita-cita. Cita-cita maksudnya apa yang kita harapkan pada diri kita pada masa akan datang. So pengharapan pada Allah Ta'ala. So kita nak berharap pada Allah Ta'ala. Nak apa pada Allah Ta'ala hari kiamat? Kita nak syurga Allah Ta'ala. Kita nak apa lagi? Selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Sebab masuk syurga Allah Ta'ala tak semestinya orang tu direct masuk syurga Allah Ta'ala. Berkemungkinan dia ada pit stop dulu dalam pit. Okay? So itu berkemungkinan berlaku. Okey, so kita nak selamat semua. Pada hari tengah duduk kat padang mahsyar pun kita tak nak kesusahan, kesukaran. Okey, hari orang dekat atas kantarah berapa ramai tersangkut kat situ pun kita tak nak. Kita nak lalu sirat dalam keadaan kalbar, macam kilat, okey, ataupun paling kurang berlari ke. Tak naklah merangkak-rangkak. Okey, walaupun atas sirat. So kita nak semua keselamatan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan benda ni semua daripada Allah Taala. So Allah Taala kata apa? Benda yang sesuai untuk kita bawa sebagai bayaran untuk harapan kita pada Allah Taala adalah amal soleh. So kita datang pada Allah Taala, ya Allah aku nak syurga Allah Taala. Aku nak syurga-Mu ya Allah. Allah Taala tengok pada apa? Al-baqiyat as-salihat. Amalan-amalan yang kita bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita nak syafaat Nabi SAW. So benda Allah Taala tengok adalah amalan-amalan yang kita bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, semua benda yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka bergantung kepada amalan kita semasa di dunia. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sedang cerita tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat, maka Allah Taala masukkan sikit cerita tentang hari kiamat, perkara yang berlaku pada hari akhirat. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan antara perkara yang berlaku pada hari kiamat. Ini cerita selepas kebangkitan manusia daripada kubur dia. Okay. So Allah Ta'ala kata wa yawma nusayyirul jibal, hari di mana kami menggerakkan bukit-bukit. Nusayyiru daripada sair. Sair maksudnya perjalanan. Sirah Nabi SAW, perjalanan kehidupan Nabi SAW. Okay. So Allah Ta'ala bagi tahu bahawa dekat padang mahsyar nanti, antara benda yang ada dekat situ adalah bukit-bukit. Okay. Antara benda yang ada dekat situ adalah langit. Okay. Secara umumnya kita berada di atas bumi, tetapi bukan bumi yang kita ada hari ini. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah Taala akan datangkan bumi, Allah Taala akan datangkan langit, tapi bukan bumi dan langit yang macam ada hari ini. Dan tempat mahsyar kita adalah dekat mana? Dekat Ardus Syam. Kan Nabi SAW bagi tahu bahawa tempat manusia akan dihimpunkan adalah di kawasan Syam, Syria, Turki, Lebanon, Iraq, Palestin, dekat kawasan tu.
tempat manusia akan dihimpunkan. So Allah Ta'ala bagi tahu antara perkara yang berlaku adalah musayyirul jibal wa yauma, pada hari di mana kami menggerakkan al-jibal. Musayyirul jibal, menggerakkan bukit-bukit. So bukit ni apabila bergerak, apa jadi pada dia? Hancur, binasa. Ya. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tanamkan rasa takut dulu pada Allah Ta'ala. So sebab tu Allah Ta'ala sebut antara benda yang Nabi akan nampak pada hari kiamat adalah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Okay? Antara benda yang akan nampak adalah muka-muka manusia yang ketakutan. Dan Allah Ta'ala nak tanamkan rasa takut tu macam mana? Binasakan. Sebelum Allah Ta'ala datang lagi ni, Allah Ta'ala binasakan dulu gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada dekat situ. Wa taral arda barizah, yang menyebabkan watara, kamu akan melihat al-ardha, bumi ini, barizah. Barizah maksudnya padang jarak, padang terkukur. Tak ada tanah tinggi. Tak ada tanah tinggi, tak ada tanah rendah. Barizah, memang kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada bukit, tak ada pokok apa semua, tak ada. Kosong. Okey. Barizah. Wa hasyarnahum, dan kami akan himpunkan manusia pada waktu itu. Okey, himpunkan manusia untuk apa? Nanti Allah Subhanahu Wa Taala cerita wa wudi'al kitab, ya. Allah Taala akan himpunkan manusia pada ketika itu, dan bukan hanya manusia sahaja yang dihimpunkan dekat situ. Allah Taala akan himpunkan binatang-binatang lain juga. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa idzal wuhushu husyirat, binatang-binatang juga akan turut husyirat, akan turut dimahsyarkan, dikumpulkan bersama dengan kita. Sebab tu bila kita nak berinteraksi, bukan hanya jaga hubungan dengan manusia semata-mata, kena jaga juga hubungan dengan binatang. Ya, sebab Nabi SAW cerita ada orang masuk syurga kerana bagi minum pada anjing, ada orang yang masuk neraka kerana tak bagi kucing makan. Hanya kerana tak bagi kucing makan, dia kurung kucing itu, tak bagi makan, dia tak bagi makan, dan dia tak benarkan pula kucing itu untuk pergi cari makan sendiri. Maka uzibati mar'ah, seorang perempuan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, disebabkan benda hubungan dia dengan binatang, dia tak jaga hubungan dia dengan binatang. Kena tahu juga hasyarna, mahsyar kita adalah bukan hanya manusia tetapi binatang juga. Falam nughadir minhum ahada, tidak ada sesiapa, kami tidak akan nughadir. Nughadir daripada perkataan mughadarah. Mughadarah ni biasa kita nampak perkataan ni dekat airport. Dia ada arrival dengan departure. So dan departure ni adalah mughadarah. Falam nughadir, kami tidak akan memberikan siapa-siapa untuk lepas. Okay. Falam nughadir minhum ahada, tak ada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kalangan manusia, jin dan binatang-binatang yang akan lepas daripada mahsyar. Mahsyar ni adalah perhimpunan, okay, di mana perhimpunan yang selepas tu akan berlaku wa'uridu ala rabbika saffa, perhimpunan yang berlaku untuk sesi al-hisab. Allah Ta'ala akan cerita selepas ni. Okay. So manusia, macam mana keadaan manusia pada mahsyar tu nanti? Wa'uridu ala rabbika saffa, dan manusia dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan saf. Okay. Saf dekat sini kalau kita ambil makna secara literalnya, saffa, satu saf, dalam satu baris yang panjang, mungkin baris memanjang ke, ataupun baris melintang ke. Okay. Namun bentuk yang lebih jelas untuk saffa adalah manusia ni pertamanya akan dipisahkan mengikut idola dia semasa di dunia. Sebab Nabi SAW sebut al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti dengan siapa yang menjadi idola dia. Okay, mungkin kita kata sekarang ni, siapa idola kamu? Nabi SAW. Ya, rupanya idola kita ada lain rupanya. Kat mana kita nak tahu? Dekat akhirat lah. Okay, siapa yang idola dia Cristiano Ronaldo ke? Pergilah duduk dengan Cristiano Ronaldo. Siapa idola dia Siti Nurhaliza ke? Dia akan duduk dengan situ. Ni bagi nama contoh. Diorang ni kemungkinan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak tahu. Okay. So kita akan dihimpunkan bersama-sama dengan
setiap ni ada liwak dia, ada bendera dia. Okey, pada hari kiamat. So akan tukang sihir akan duduk dengan tukang sihir. Okay, kalau ikut Mr. Bean Mr. Bean dia kata apa? French. Dia ada satu kumpulan masuk neraka, lawyers French. Siapa pernah tengok video dia tu? Dia punya marah dengan orang Perancis kan, dia orang British kan. Okay, so ada syuara, ada orang yang suka kepada syair-syair, suka kepada kasidah-kasidah, dia akan duduk dengan liwa' asy-syu'ara pada hari kiamat, akan duduk bawah bendera syuara pada hari kiamat. Dan bila dah dipisahkan dengan kumpulan-kumpulan dengan idola masing-masing, dalam satu kumpulan, satu idola tu akan dipisahkan siapa yang beriman dengan siapa yang tidak beriman. Okay, so itu saf yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Dan kemudian daripada situlah berlakunya peristiwa al-hisab. Allah Ta'ala akan panggil seorang-seorang untuk dibentangkan amalan. So manusia pertamanya, wa'uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kamu datang pada kami pada hari ini kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kami ciptakan kamu pada kali pertama, awwala marrah. So awal marrah siapa yang dicipta kali pertama? Adam alaihi salam dan isteri dia Hawa. Okay, so manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan seperti mana Adam alaihi salam diciptakan. Adam diciptakan dengan satu hufatan uratan ghurla, tak ada pakaian, tak ada apa, kosong. Dan kemudian Adam alaihi salam diciptakan dengan tinggi situna zira'ah, 60 hasta. Dan kemudian manusia akan dibangkitkan dalam keadaan syab, dalam keadaan muda, pada usia al-murahiqah, iaitu 30-an, macam mana Adam alaihi salam diciptakan. Okay, so itu keadaan manusia pada hari kiamat kelak. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kami ciptakan kamu pada kali pertama. Okay, bal za'amtum. Okay, lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal hari kiamat ni? Allah Ta'ala masukkan cerita sikit tentang hari kiamat sebab ada manusia yang za'amtum. Za'ama maksudnya mendakwa. Bal za'amtum, ada di kalangan manusia yang mendakwa allan naj'ala lakum maw'ida, bahawa kami tidak akan ada maw'id, tak akan ada hari pertemuan antara kami dengan kamu. Okay, so ada orang yang menafikan hari kiamat ni. Okay, bagi dia hari kiamat ni satu benda yang tak logik untuk berlaku. Okay, may yuhyil izama wa hiya ramim. Macam mana tulang-tulang yang dah hancur berkecai tiba-tiba boleh hidup balik dalam bentuk jasad yang cantik. So dia tak dapat nak fikir logiknya benda tu. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu cerita detail peristiwa yang berlaku pada hari kiamat supaya dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk melakukan perkara ini. Ya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala banyak contoh Allah Taala bagi nak membuktikan bahawa hari kebangkitan, hari kiamat ni akan berlaku. Allah Taala bagi tahu macam mana pokok yang kali hijau, kayu yang kala coklat, tapi tiba-tiba boleh keluar api daripada situ. Ya, orang boleh buat kayu api dengan pokok-pokok ni. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu tanah yang gersang, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh hidupkan, suburkan semula tanah tersebut. Banyak contoh Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu untuk bagi tahu pada manusia bahawa hari kiamat tu akan berlaku. Manusia akan dibangkitkan semula di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Okay? Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Tetapi ada manusia yang mengingkari kewujudan hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi. Wa wudi'al kitabu. Okay, dan pada hari tersebut al-kitab akan dibentangkan kepada mereka. Wa wudi'a, diletakkan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Al-kitab dekat sini adalah kitab yang dimaksudkan adalah kitab amalan-amalan manusia yang dicatat padanya malaikat mencatat perbuatan dan pertuturan kita pada hari kiamat. Okay, namun Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala.
yang menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka bukan Tuhan. Okay, mereka tak boleh nak ittilak, tak boleh nak tengok apa dalam hati kita. Mereka hanya menulis apa yang mereka nampak dan mereka dengar, dan tak terlepas satu apa pun. Okay. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kitab amalan ini akan dibentangkan semula dan akan dihisap, akan dinilai, akan dianalisis. Betul ke malaikat tulis benda yang malaikat tulis ni, betul ke tak betul? Okay, malaikat tulis kamu cakap sekian-sekian pada hari sekian-sekian. So kita kat dunia ni kita pun tak ingat lah, tapi pada hari akhirat Allah Ta'ala kata apa? Semua detail ingat. Kalau ada orang ada photographic memory, lagi hebat daripada photographic memory. Memang boleh ingat semua benda yang berlaku semasa di dunia. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kitab-kitab amalan ni akan diberikan dulu. Diberikan pada manusia. Macam mana diberikan? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ada orang dapat kitab daripada tangan kanan. Ada orang yang dapat wara'a zahrihi, diambil daripada belakang. Okey, belakang badan dia. Okey, dan kemudian apabila setiap orang dah dapat kitab amalan dia, maka fataral mujrimin, kamu akan tengok orang-orang yang dahulunya semasa di dunia melakukan ijram. Ijram ni apa? Jenayah. Jenayah maksudnya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan penjenayah ni dia bukan buat benda tu sekali. Okey, dia buat banyak kali, berulang-ulang kali, dan dalam keadaan dia tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penjenayah. Penjenayah bila dia buat salah, dia ada rasa remorse ke? Dia ada rasa bersalah ke dalam diri dia? Dia ada rasa penyesalan ke dalam diri dia? Tak ada. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu siapa yang buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jiwa dia kata okey, sambunglah buat dosa, best kot buat dosa. So ini mujrim. Okay, tapi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia buat salah, maka jiwa dia akan cela dia. Ini nafsul lawamah, benda yang akan mencela manusia sekiranya manusia buat dosa dan kesalahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu orang-orang yang mujrim ni apa akan berlaku pada hari kiamat? Mereka akan musyfiqin. Mereka tengok dengan rasa takut. Dia bukan takut kebimbangan. Ya, sebab memang dia orang dah tahu dah apa yang mereka buat semasa di dunia. Lalu bila datang kitab amalan, tak buka lagi kitab ni, tak dinilai lagi, dah ada rasa takut dan rasa bimbang dalam diri mereka. Mimma fihi, tentang isi kandungan dia, apa yang ada dalam tu. Dan mereka akan kata apa? Wa yaquluna ya wailatana. Mereka akan kata ya wailatana, celakalah kami. Ma li hadzal kitab. Ini buku apa ni? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sekecil-kecil perkara dan tidak ada sebesar-besar perkara, melainkan ahsaha, semuanya ditulis. Ahsaha, ihsa maksudnya hitung, maksudnya ditulis dalam 1, 2, 3. Dia bukan karangan yang kita kena baca bawa keluar apa benda kita buat, tapi point. Semua benda dah disiapkan untuk kita. Okay. So la yughadiru saghirah. Saghirah dekat sini adalah sekecil-kecil perkara, tetapi bila datang perkataan saghirah atau kabirah dalam nas wahyu Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka ia membawa maksud dosa. Okey. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Dia tidak melepaskan mana-mana dosa sekecil mana sekalipun, dia akan bawa datang. Wala kabirah. Okey, dan dosa yang besar illa ahsaha. Semuanya ada dalam catatan kitab tersebut. Okey. So kalau kita benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengar ayat ni kita rasa takut nak buat dosa dan maksiat pada Allah Taala. Sebab sekecil-kecil mana dosa sekalipun, semuanya dalam catatan. Semua yang dalam catatan ni adalah benda yang malaikat nampak kita buat. Sebab tu kalau kita ada rasa nak buat salah ke dosa ke apa ke, simpan dalam hati. Jangan bawa keluar. Bila bawa keluar je, malaikat catat, akan dinilai. Selagi mana simpan dalam hati, itu penilaian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penilaian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada lain dia punya ciri dia. Tapi bila dah siap bertulis, macam kita lah,
Kalau tak kena tangkap polis lagi, ada isu tak? Tak ada. Tapi bila dah kena tangkap polis, terpaksalah polis buat siasatan, kena masuk dalam lemak. Okey. Oh, ada Jepun. Ada lupa. Okey, so kita habiskan sikit-sikit lagi. Okey. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Setiap benda semua ada dalam catatan. Sebab tu benda yang Nabi SAW suruh kita jaga adalah al-ihsan. Buat perkara ka'annaka tarah, seolah-olah kamu sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak boleh nak bayangkan kamu melihat Allah Taala, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kamu. Sentiasa muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan dapati bahawa semua benda yang mereka buat hadira, telah terbentang depan mata mereka. Siap semua, detail Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhan kamu wahai Muhammad, dia tidak akan menzalimi sesiapa pun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya walaupun benda tu malaikat tulis sebagai saghiratan wala kabira, dosa besar ke dosa kecil ke, Allah Taala akan panggil dulu untuk betul ke kamu buat benda ni, siapa saksi kamu, apa hujah kamu, apa bukti kamu. Sampai kan ada orang dia tak boleh nak jawab, dia hanya sebut, ya Allah, aku mengharapkan rahmat untuk keluar daripada masalah ni, dan Allah Ta'ala bagi rahmat Allah Ta'ala pada dia. Dan ada orang yang bila duduk berdepan, maka dia kata pada kawan dia, kau ni tengok keadaan ni masuk neraka ni. So Allah Ta'ala kata apa? Man zalladhi yata'alla alayya alla udkhilahul jannah. Siapa dia kamu ni yang berani untuk sebut aku tak akan masukkan orang ni dalam syurga? Walaupun banyak mana dosa sekalipun, selagi mana ada pengharapan pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemungkinan untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala tu masih ada. Okey, wallahu taala a'lam. Okey, so kita stop takat ni dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.